Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat menjaga kesihatan diri serta dapat mengikuti semua pembelajaran online yang disediakan oleh guru-guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan teruskan pembelajaran sejarah KSSM tingkatan 1 pada bab 2 yang bertajuk Zaman Air Batu. Cikgu harap pelajar dapat menumpukan perhatian dan boleh bertanya soalan apabila selesai sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu, cikgu harap pelajar boleh menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu yang boleh digunakan untuk rujukan di masa hadapan. Baiklah, sekejap tadi kita tengok pendahuluan yang berkaitan dengan dinosaur dan juga gambar perubahan-perubahan fizikal yang diteorikan berlaku ke atas manusia. Sebelum kita meninjau ataupun belajar seterusnya, sekarang kita tengok dahulu apa yang ingin diobjektifkan sewaktu pelajar belajar di bab 2 ini. Pertama, kita tengok di atas iaitu objektif mengenali dunia kita. Jadi kita akan mengenali apa yang berlaku kepada dunia kita sejak daripada zaman awal. Yang kedua, mengenali zaman air batu. Ketiga, melukis rajah kronologi garis masa zaman air batu. Menyenarai perubahan pada zaman air batu. Memahami perubahan dan kesan pada Asia Tenggara. Menyenarai hidupan yang hidup pada zaman air batu. Membuat rasionalisasi perkaitan zaman air batu dengan masa kini. Manakala elemen kewarganegaraan dan nilai sivik pula. Pertama, bersyukur dengan ciptaan Tuhan, menyatakan sikap dan amalan memelihara alam sekitar, menghubungkaitkan masa lalu, masa kini dan masa hadapan, membuat interpretasi kewujudan dinosaur, membuat ramalan jika berlaku penipisan lapisan ozon, melahirkan rasa cinta dan sayang kepada bumi yang kita pijak ini. Seterusnya, pada 2.1 kita belajar dunia kita. Di sini kita akan tengok satu teori yang dipanggil teori hanyutan benua. Maksud teori adalah kajian yang dibuat oleh ahli-ahli akademik ataupun ahli-ahli sains dan boleh dibuktikan secara nyata ataupun ada bukti-buktinya. Dalam istilah ilmu dipanggil empirical. Sekarang kita tengok apa yang berlaku secara kronologi pembentukan benua-benua melalui teori hanyutan benua ataupun dipanggil continental drift yang berlaku sekitar 3.3 bilion tahun yang lalu. Itu dia sekejap tadi kita tengok teori hanyutan benua yang melibatkan proses pembentukan bumi serta aktiviti lava. Pada waktu tersebut dikatakan haiwan ataupun hidupan belum muncul. Selepas bumi kita lengkap terbentuk, barulah hidupan-hidupan dikatakan mula muncul. Seterusnya perhatikan di paparan, ahli sains meramalkan ataupun membuat teori bahawa bumi kita ini berusia paling kurang 4.6 bilion tahun. Ini bermakna bumi kita ni dah terlalu tua. Apalagi sekarang pelbagai kemusnahan dibuat oleh manusia yang melibatkan ekosistem dan tidak mustahil bumi akan musnah suatu hari nanti.
Sepanjang masa, bumi sentiasa mengalami perubahan iklim dan fizikal. Fizikal itu maksudnya perubahan bentuk muka bumi. Terdapat haiwan yang berbulu tebal. Kita tengok di sebelah kiri, munculnya haiwan harimau taring panjang yang dibuktikan melalui penemuan arkeologi hasil daripada peninggalan tulang-tulang haiwan zaman prasejarah. Seterusnya, haiwan yang paling awal yang berbulu tebal kita tengok adalah bison ataupun bison. Juga ditemui tulang. Seterusnya kita tengok giant sloth. Bandingkan dengan manusia. Ini sloth ni boleh dikatakan datuk nenek beruang. Seterusnya kita tengok mammoth, merupakan gajah. Gajah yang juga berbulu tebal. Dan mengapa mereka berbulu tebal ini? Kerana mereka hidup dalam suhu yang ekstrim dan sejuk. Nanti kita akan tengok. Seterusnya diperincikan kepada benua. Ada 7 benua utama yang ada di bumi, iaitu di dunia. Benua yang paling besar adalah benua Asia, diikuti oleh Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah dan Oceania, serta Antartika. Antartika itu merupakan benua yang dipenuhi oleh salji. Sekarang kita tengok pula laut. Laut di hadapan negara kita dipanggil Laut Cina Selatan. Manakala ada satu lagi istilah dipanggil lautan, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil ocean. Lautan ini dia berbeza dengan laut. Laut biasanya mempunyai kedalaman yang tidak dalam, sekitar 100 meter. Manakala lautan ini beribu-ribu kilometer. Contohnya, Lautan Pasifik, Lautan Hindi, Lautan Atlantik, serta Lautan Arktik yang di atas. Kita tengok ini benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Antartika di bawah, Afrika, Asia, Oceania. Manakala lautan pula, kita tengok satu Lautan Pasifik. Untuk nombor 2 dengan nombor 3 ni, setengah-setengah buku menulis sama perkataannya, nama lautannya, tapi dalam buku kita dibuat nama yang berbeza. Contohnya nombor 2 Lautan Atlantik, manakala di nombor 3 dalam buku menulis Lautan Selatan. Lalu kita kena pakai yang dalam buku lah, iaitu Lautan Selatan. Dan yang keempat adalah Lautan Hindi. Dan di atas sekali itu adalah Lautan Arktik. Seterusnya, kita mula belajar zaman air batu. Zaman air batu boleh diperincikan kepada 4 zaman yang cikgu akronimkan sebagai MPPH. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. MPPH. M yang pertama adalah Miocene, iaitu cuaca bumi berada dalam keadaan panas. Ini pelajar kena ingatlah. Pliocene, bumi mula mencapai suhu yang sejuk. Proses ini memakan masa berjuta tahun. Antara Miocene nak berpindah suhu kepada Pliocene itu memakan masa berjuta tahun, dan kita akan tengok lepas ini. Bila bumi mencapai suhu sejuk berjuta-juta tahun, akhirnya air hujan, uap air sungai, akhirnya menjadi beku, lalu dipindahkan satu zaman yang lain yang dipanggil Pleistocene. Kerana pembekuan air yang berjuta-juta tahun, lalu lapisan-lapisan tebal air batu berlaku, dan air batu, bongkah-bongkah air batu itu dipanggil glasier. Seterusnya, bumi berubah kepada cuaca masa sekarang yang dipanggil Holocene. Ini pelajar kena ingatlah. Miocene, cuaca panas.
Pliocene sejuk, Pleistocene glasier ataupun bongkah air batu, manakala Holocene cuaca yang kita alami masa kini. Sekarang kita tengok 2.2, iaitu 4 zaman air batu. Kita perincikan lagi. Pertama, zaman Miocene tengok berlaku 23 juta tahun hingga 5 juta tahun sebelum Masihi. Bentuk muka bumi telah terbentuk. Mamalia dan haiwan telah wujud di darat dan air. Suhu dunia pada waktu ini panas dan kering. Kedua, zaman Pleistocene berlaku 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun sebelum Masihi. Nanti cikgu akan cerita kenapa dimasukkan sebelum Masihi. Zaman penyejukan global ini berlaku di mana bumi mengalami musim sejuk. Dataran mula bersambung apabila air itu mula membeku dan menjadi air batu. Haiwan pada waktu ini mula berhijrah kerana contohnya daratan-daratan bersambung oleh air batu seperti yang berlaku di Grand Canyon USA ataupun Amerika Syarikat. Kita tengok dekat sini lakaran pelukis hasil daripada penemuan tulang-tulang melalui cari gali ataupun melalui gali cari. Contohnya dinosaur daratan ini iaitu boleh tengoklah. Ada yang pupus, ada yang merupakan datuk nenek burung-burung yang ada pada hari ini. Contohnya di sebelah kanan atas. Haiwan di udara ataupun yang terbang, boleh kita katakan datuk nenek kelawar pada hari ini. Perbandingkan fizikal mereka dengan manusia yang di bawah tu, boleh kita andaikan besar mereka ini bagaimana. Dinosaur yang hidup di bawah air. Seterusnya kita tengok 2.2 lagi, iaitu zaman yang ketiga, zaman Pleistocene. Berlaku 2.5 juta tahun sebelum Masihi hingga 10,000 sebelum Masihi. Merupakan zaman glasier ataupun zaman air batu kerana pada zaman Pliocene berlaku penyejukan berjuta-juta tahun. Akhirnya air sumber jadi membeku dan menjadi bongkah-bongkah air batu, terutama sekali di atas-atas pergunungan. Okey, lepas ini pada zaman Holocene pelajar akan tengok bagaimana glasier ini cair dan turun ke lapisan tanah pamah ataupun turun ke lapisan bawah dan akhirnya menuju ke laut dan mencairkan air laut dan menambahkan kuantiti air laut. Manusia pada waktu ini sudah tahu menggunakan api. Mereka berhijrah hingga ke Australia. Lepas ini kita tengok teori penghijrahan manusia bagaimana. Keempat, zaman Holocene berlaku 10,000 tahun yang lalu sehingga kini. Pada zaman Holocene ini manusia sudah ada teknologi. Bagaimanapun sekitar 3,000 selepas zaman Holocene barulah manusia mula membangun dan hidup secara berteknologi dan dimulakan oleh tamadun Mesopotamia dan juga Mesir Purba. Nanti kita akan tengok. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian. Roda dan tulisan cuneiform mula dicipta. Nanti juga akan ceritakan apa itu tulisan cuneiform. Okey, pelajar, ini kalau tengok di hadapan, pelajar boleh tengok kesan-kesan contoh pencairan glasier yang berlaku semasa zaman Holocene, di mana bila glasier cair, air batu ini mula turun daripada kawasan pergunungan dan menuju ke laut. Begitu juga kalau glasier itu berada di pinggir laut dan terus mencair dan seterusnya akan memenuhi air laut.
Kalau pelajar perhatikan di kanan atas, pelajar boleh nampak apa yang berlaku pada glasier yang menggelonsor menuruni tanah tinggi. Manakala gambar kanan bawah pula, apabila berlaku pencairan glasier, kawasan-kawasan rendah ataupun lekukan akan menjadi tasik dan juga kawasan-kawasan alur akan membentuk sungai. Sekarang kita tengok pula tulisan cuneiform ataupun dipanggil tulisan pepaku yang merupakan pahatan ke atas batu yang dibuat oleh masyarakat zaman dahulu. Cukuplah untuk pelajar faham bahawa cuneiform itu adalah tulisan yang dipahat ataupun diukir di atas batu pada zaman dahulu oleh masyarakat zaman prasejarah. Terusnya kita tengok ini adalah teori penghijrahan manusia yang dikaji oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau kita tengok dekat sini yang ada berwarna coklat itu dikatakan asal semua manusia yang ada pada hari ini. Dan berlaku penghijrahan. Kita tengok rantau kita ini bagaimana berlakunya penghijrahan. Daripada negara kita pergi ke Sabah dan Sarawak, ke Filipina, ke Jepun, seterusnya ke Korea dan akhirnya ke benua Amerika. Dan daripada negara kita juga dia turun sehingga ke Australia. Sebab itulah mengikut kajian DNA oleh United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga dibuat dokumentari oleh National Geographic, penduduk yang mendiami tanah Melayu ataupun Semelayu Malaysia ini dari segi DNA-nya lebih lama berbanding dengan penduduk-penduduk di Indonesia serta Sabah dan Sarawak. Kalau kita tengok arah aliran penghijrahan pun memang begitu. Ini dibuat secara kajian ilmiah. Manakala laju bangsa, orang Filipina pun berasal daripada keturunan Melayu. Orang Jepun pun sebahagiannya ada daripada keturunan Melayu serta Korea. Manakala di Korea dia akan berjumpa dengan subetnik daripada penghijrahan daripada benua China. Kita tengok yang ada istilah 50K tu. 50K itu 50,000 tahun yang lalu. Orang Melayu dikatakan wujud sekitar 63,000 tahun yang lalu. Ini bermakna bangsa Melayu lebih lama dari segi DNA-nya berbanding dengan suku kaum yang mendiami Australia, New Zealand contohnya. Kalau kita tengok sekarang ini, kita dipisahkan oleh laut. Bagaimana zaman dahulu mereka boleh berhijrah? Ini kerana pada zaman glasier, semua laut yang ada di hadapan kita sekarang ini merupakan satu daratan yang bersambung. Kemudian berlaku pencairan glasier pada zaman Holosin, menyebabkan paras air laut naik sehingga 100 meter dan menenggelamkan pentas Sunda. Ini adalah gambaran bagaimana haiwan-haiwan mula berhijrah untuk mencari pertempatan-pertempatan baru disebabkan oleh beberapa faktor seperti mencari makanan, melindungi daripada suhu yang ekstrim dan sebagainya. Seterusnya kita tengok penghijrahan haiwan yang lebih kurang sama dengan penghijrahan manusia. Sekarang kita tengok satu teori baru yang diperkenalkan kepada kita, iaitu teori Milutin-Milankovic. Milankovic membuat teori iaitu perubahan fizikal dan iklim yang berlaku di bumi kita ini disebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari. Hasil daripada peredaran bumi mengelilingi matahari ini
lahirlah 4 musim. Contohnya spring, musim bunga, summer, musim panas, autumn, musim luruh, dan winter, musim sejuk. Pelajar kalau nak sebut musim ni biar secara kronologi ataupun secara urutan. Contohnya, bermula dengan winter ataupun musim sejuk. Lepas musim sejuk, salji mula cair, lalu pokok-pokok bunga mula berbunga. Itu dipanggil spring. Lepas bunga itu hasilnya menghasilkan buah, dan pada musim panas, buah itu akan boleh dikutip. Kemudian bila panas beberapa bulan, lalu daun-daun pun menjadi luruh, itu dipanggil musim luruh. Selepas musim luruh, ini tak berlaku di negara kita, tidak nampak sangat musim luruh. Walaupun kalau kita perhatikan pokok ada musim luruhnya. Lalu musim bertukar pula kepada musim sejuk. Begitulah seterusnya 4 musim yang dialami oleh bumi. Contohnya musim sejuk, di negara kita tak turun salji tapi kita turun hujan. Samalah dengan musim sejuk. Okey, sekarang kita tengok teori bagaimana berlakunya 4 musim yang dialami oleh bumi yang digagaskan oleh teori Milutin Milankovic.